Assalamualaikum, hai semua. Bersama Cikgu Sheryl, pada hari ini kita akan belajar Matematik tahun 2, tajuk nombor bulat hingga 1000. Okey, mari kita lihat objektif pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid dapat membaca nombor dalam bentuk perkataan. Yang kedua, murid dapat menyebut dalam bentuk nombor. Dan yang ketiga, murid dapat menyusun nombor secara tertib menaik dan tertib menurun. Baik, marilah kita sama-sama mengenali apakah itu rumah nombor. Baik murid-murid, pada setiap rumah mesti ada apa? Ya, mesti ada bumbung. Jadi, di dalam rumah ini ada bilik. Di sini cikgu ada bilik 1, bilik 2 dan bilik 3. Setiap bilik ini cikgu namakan dia sebagai sah, puluh dan ratus. Murid-murid, jika kamu masih ingat lagi semasa di tahun 1 kita telah belajar nilai tempat sah dan nilai tempat puluh. Pada tahun ini kita akan tambah lagi satu nilai tempat iaitu ratus, menjadikan digit yang ada ialah sebanyak 3 digit. Baik, marilah kita mengenali apakah itu nilai nombor. Baik, sekiranya cikgu ada 236, bagaimanakah cikgu hendak mengkelaskan nombor ini mengikut nilai tempatnya? Baik, yang pertama sekali kita perlu tentukan nilai tempat terlebih dahulu. Jadi, nilai tempat sah, puluh dan ratus. Jadi kita hanya kelaskan sahaja nombor ini mengikut tempatnya. Jadi nilai tempat sah ialah nombor 6, nilai tempat puluh ialah nombor 3 dan nilai tempat ratus ialah nombor 2. Jadi menjadikan nombor ini dibaca sebagai 236. 236. Okey, marilah kita mengenal dan menyebut nombor. Di sini cikgu ada nombor 5, 4, 3. Jadi macam mana kita nak baca atau menamakan nombor ini? Yang pertama sekali, kita perlu menentukan nilai tempat. Jadi kita perlu gariskannya murid-murid. Kemudian kita tuliskan nilai tempatnya, iaitu sah, pura. Okey, kita singkatkan menjadi Sapura. Sapura supaya kamu lebih senang untuk ingat. Jadi bila dah ada nilai tempat, kita dah boleh membaca nombor ini. Jadi untuk baca kita mulakan dengan nombor yang di hadapan diikuti dengan nilai tempat. Jadi kita baca nombor ini sebagai 543. Cikgu ulang, 543. Kenapa cikgu tak sebut sah? Kerana nilai tempat sah tidak perlu disebut. Nilai tempat sah tidak perlu disebut. Jadi kita baca nombor ni sebagai 543. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Di sini ada nombor 2, 1, 4. Jadi kita tulis nilai tempat dia dahulu. Okey, Sapura. Jadi kita dah boleh baca nombor ini. Kita mulakan dengan nombor diikuti dengan nilai tempat. Jadi 210. Betul ke? Salah. Okey, kalau nilai tempat puluh ada nombor 1, kita tidak boleh baca sebagai 10. Apa yang kita kena buat ialah kita perlu rangkumkan nombor 1 dengan nombor 4 ini, menjadikan dia nombor 4
Jadi kita baca nombor ini sebagai 214. Okey? Cikgu harap kamu faham ya murid-murid. Baik, seterusnya. Kita ada nombor 7, sifar. Jadi macam biasa, tuliskan dulu nilai tempatnya Sapura. Baik, kita mulakan dengan nombor 7. 700 sifar puluh sifar. Betul ke? Salah. Okey, cikgu nak awak tumpukan perhatian di sini. Okey, jika ada nombor sifar di nilai tempat puluh ataupun sa, kita tidak perlu sebut nombor sifar itu dan juga nilai tempatnya. Jadi, nombor sifar ni dan nilai tempatnya tidak perlu disebut. Yang tinggal adalah 700. Jadi, nombor ini dibaca sebagai 700. Okey, jadi di sini ada dua keadaan. Kamu tak boleh sebut. Jadi, yang pertama, tak perlu sebut nilai tempat sa. Dan yang kedua, tidak perlu sebut nombor sifar dan nilai tempatnya. Okey, faham ya murid-murid? Baik, seterusnya kita ada nombor 109. Okey, kita gariskan dulu. Kemudian kita tuliskan nilai tempatnya Sapura. Okey, sekarang kita dah boleh baca nombor ini sebagai 100. Nampak tak? Ada sifar dekat sini. Perlu tak kita sebut sifar ini? Betul, pandai. Tak perlu sebut sifar ini ya. Dan terus kepada 9. Jadi kita baca dia sebagai 109. Ataupun juga boleh dibaca sebagai 109. Mana-mana pun boleh. 100 boleh, 100 pun boleh. Okey, seterusnya kita ada perkataan. Kalau tadi kita menyebut nombor kepada perkataan, sekarang daripada perkataan kita nak sebut dalam nombor. Okey, dekat sini cikgu ada 424. Jadi macam mana kita nak tuliskan atau nak sebutkan dalam nombor? Okey, yang pertama sekali kita mesti tulis nilai tempat dahulu. Jadi Sapura. Jadi kita perlu tengok. Okey, dekat ayat ni ada 400. Okey, pulakan 4 ni. Jadi 100 ni adalah nilai 4. Jadi kita tulis 4 dekat nilai tempat 100. Kemudian 20. Okey, 20. Jadi nilai tempat puluh ialah angka 2. Dan nilai tempat sa ialah angka 4. Jadi nombor ini disebut sebagai 424. 424. Senang kan? Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, dekat sini kita ada 618. Jadi, kita tulis nilai tempatnya dahulu. Sapura. Kemudian kita baca semula. 600. 6. Jadi, nilai tempat 100 ialah nombor 6. 18. Okey. 18 kita tulis macam mana? 18. Jadi 1 ni di tempat 10 dan 8 di tempat sa. Jadi kita sebut dia sebagai 618. 618. 618. Okey, seterusnya kita ada 709. Okey, tulis nilai tempat Sapura. Dan kita baca semula 709. 700. Jadi di tempat 100 ini ialah nombor 7. Kemudian okey, 709 ada tak puluh dekat dalam perkataan ini? Tidak ada. Kalau tak ada, kita letakkan nombor sifar. Seterusnya 9. Jadi 9 ialah nilai tempat
besar. Jadi kita baca dia sebagai 709. 709. Okey, boleh ya murid-murid? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita masuk kepada menyusun nombor secara tertib menaik dan tertib menurun. Dekat sini cikgu ada nombor 5 nombor. Nombor 168, 188, 173, 183 dan 178. Macam mana kita nak susun secara tertib menaik? Okey, sama juga macam kita naik tangga, kita mesti pijak anak tangga yang rendah dahulu, kemudian barulah anak tangga yang tinggi. Betul tak? Okay, sama juga dengan nombor. Kita susun daripada nombor yang paling kecil kepada nombor yang paling besar. Jadi dekat sini nombor yang paling kecil ialah 168, diikuti dengan nombor 173, 178, 183 dan 188. Okey, ini tertib menaik. Bagaimana pula dengan tertib menurun? Okay, tertib menurun terbalik. Tadi nombor yang paling kecil kepada nombor yang paling besar. Bila tertib menurun, nombor yang paling besar kepada nombor yang paling kecil. Jadi dekat sini nombor yang paling besar ialah 188, 183, 178, 173 dan 168. Mudah saja kan? Cikgu harap kamu faham ya. Baik, seterusnya kita nak buat latihan sedikit. Cikgu nak tengok sama ada kamu faham atau tidak penerangan cikgu sebentar tadi. Baik, kita ada dekat sini nombor 215. Macam mana kita nak sebut dalam perkataan? Macam mana kita nak tulis dalam perkataan? Baik, yang pertama sekali kita kena tuliskan nilai tempat dia. Sapura. Jadi kita boleh baca nombor ini sebagai 201. Kalau 1 kita rangkumkan sekali dengan belakang ni 15. Jadi kita baca dia sebagai 215. Okey, seterusnya dalam perkataan 320. Jadi kita bulatkan dulu. 300, tulis dulu 20. Okey, 20. Ada tak nilai SAR dekat sini? Tak ada. Jadi kalau tak ada, kita terus tulis 20. 320. Okey, senang je kan? Baik, yang seterusnya kita ada nombor 109. Okey, kita tulis dulu nilai tempatnya. Dan ra. Jadi kita baca dia sebagai 100. Sifar perlu sebut ke? Tak perlu sebut. Okey, sifar tak perlu sebut. Terus sebut nombor 9. Jadi 109 ataupun 109. Okey, seterusnya dalam perkataan 400. Ini nombor 4 dulu. 25. Okey. Jadi 425. Okey, akhir sekali kita ada nombor 8 sifar-sifar. Jadi macam biasalah, tulis nilai tempat dulu. Okey, jadi kita dah boleh baca 800. Okey, sifar. Ingat tak cikgu ajar? Sifar tak perlu sebut. Jadi tak payah sebut. Nombor ini kita baca sebagai 800. Okey, senang je. Okey, murid-murid, untuk tugasan kamu pada hari ini, cikgu nak kamu buat latihan dalam modul matematik yang cikgu dah edarkan tempoh hari. Surat 1 dan 2, soalan A, B, C dan D. Okey murid-murid, jadi sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat membuat tugasan yang diberikan dan kita akan jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.